Okey, kita kembali dan sekarang berita langsung di lobi Sri Bentar. Saya berada dalam kereta Proton yang menjadi kesukaan ramai, iaitu Proton Saga yang compact, yang cantik, yang comel. Tapi kalau dilihat di dalam ni, interiornya nampak macam biasa saja, tapi ada sesuatu yang luar biasa tentang kereta ini. Ini projek terbaru Proton bersama-sama dengan Universiti Teknologi Malaysia ataupun UTM. Mari saya tunjukkan apa yang bezanya. Yang bezanya tentang kereta ini. Kita pop the hood, tengok apa yang ada di dalam. Kalau biasanya ada enjin kan, ini enjin dia lain sikit. Mari kita tengok di dalamnya. Ini adalah projek flagship bersama dengan UTM, kereta elektrik ataupun EV. Green propulsion concept yang dibawakan untuk menggalakkan penghasilan kenderaan yang lebih mesra alam. Jadi kita nak bersama-sama dengan Profesor Madya Dr. Nick Rumzi, Nick Idris, pensyarah Jabatan Kejuruteraan Penukaran Tenaga, Fakulti Kejuruteraan Elektrik, UTM. Apa khabar, Doktor? Sihat? Sihat. Okey, doktor kena guna mic tu ya. Okey, ini sesuatu yang menarik, usaha sama program flagship bersama dengan Proton dan juga UTM ni. Mungkin dapat diperjelaskan dengan lebih lanjut tentang program ni. Program EV flagship ni sebenarnya ialah untuk melambangkan permulaan kerjasama di antara UTM dan Proton dalam bidang kenderaan elektrik. Ya. Ianya merupakan projek jangka panjang dan jangka pendek. Dan yang jangka pendeknya ialah penghasilan sebuah kereta. Kita sebenarnya melakukan penukaran daripada kereta internal combustion engine ICE kepada full electric vehicle. Fully electric ya? Ya. Itulah saya tak nampak spark plug, saya nampak apa-apa yang mencerminkan combustion langsung dalam ni. Di projek ni mengambil masa lebih kurang 11 bulan. Okey. 11 bulan dan terdiri daripada gabungan di antara penyelidik engineer daripada Research Department Proton, dan juga juruteknik dan juga pensyarah, penyelidik, technician dan juga pelajar pasca ijazah daripada UTM. Okey, kalau kita dapat melihat dan mengamati betul-betul segala isi perut dalam enjin ni, yang nampaknya ruangnya begitu luas sekali, dan di dalam ni baru nampak ada sedikit dia ada wajah-wajah enjinnya. Komponen utamanya ialah motor, induction motor. Induction motor di sinilah. Induction motor. Dia punya kuasanya ialah 47 kW. Okey. Kemudian kita ada controller, main controller. Kemudian di belakang sana ada bateri. Baterinya lah. High voltage battery, iaitu 300 volt, 15 kWh bateri. 300 volt. High voltage. Okey. Dan berapa kilowatt? 15 kWh. 15 kWh. Ya. Okey, dan adakah ini yang masih lagi dalam kajian, ataupun inilah akan kita saksikan misal kata kereta elektrik akan bergerak di jalan raya nanti? Masih lagi dalam kajian. Masih lagi dalam kajian. Masih dalam ujian. Ini masih lagi dalam ujian lah. Ini hanya sebagai saya katakan tadi sebagai titik permulaan. Untuk menandakan titik permulaan. Kajian yang lebih serius akan dijalankanlah di antara UTM dengan Proton seterusnya. Kalau kita lihat bagaimana penghasilan tenaga untuk menggerakkan kereta ni, kalau combustion ni kita tahulah dari mana datangnya tenaga itu. Okey, kalau elektrik ni bagaimana penghasilan tenaga? Tenaganya disimpan dalam bateri seperti yang kata tadi, dan unit tenaga ni kalau elektriknya ialah kilowatt hour. Okey. Jadi yang kita ada sekarang ialah 15 kilowatt hour. Dengan 15 kilowatt hour itu kita dah buat simulasi. Mampu berjalan di antara 160 km. 160 km jarak perjalanan? Jarak perjalanannya. Kita gunakan driving cycle, European driving cycle, maknanya ada berhenti, ada jalan seterusnya. Dan jarak berjalannya lebih kurang 160. Kelajuan maksimumnya mencapai 125 km per jam. Okey, tapi ini betul-betul fully sepenuhnya elektrik lah, bukan hybrid. Tak ada tailpipe belakang. Tak ada tailpipe. Banyak senyap, bunyi macam kereta kontrol. Remote control. Remote control itulah ya. Jadi okey, apa cabaran untuk, sebab kalau biasanya kajian ataupun membangunkan sebuah kereta elektrik tu daripada rangka sampai ke kereta itu bergerak. Ini daripada kereta yang menggunakan enjin combustion. Pengubahsuaian tu adakah sangat-sangat ketara ataupun ada cabaran tertentu? Pengubahsuaiannya biasanya kita keluarkan semua enjin yang internal combustion engine, termasuk dia punya gearbox dan sebagainya.
dan kita gantikan dengan motor. Kalau kita lihat di sini motor Ni? arohan dan dia controller, Okey. dan ada gearnya sendiri, iaitu gear reduction daripada 10 kepada 1. Jadi motor ni mampu berputar dengan kelajuan 12,000 RPM. 12,000 RPM. Ya, 12,000 RPM dan ada gear reduction daripada 10 kepada 1. Adakah kenderaan ini zero emission? Zero emission. Zero emission. Yes, bukan seperti kenderaan hybrid yang pernah kita dengar. Ini satu yang menarik. Okey, kalau dikatakan kajian masih lagi dilakukan dan ini masih dalam peringkat kajian, sebab saya tengok ni pun saya dah terkagum bahawa kalaulah kita macam ni betul-betul bergerak di jalan raya memang sesuatu yang menyeronokkan lah. Berapa lama lagi masa diambil untuk betul-betul kereta seperti Saga ini yang fully electric betul-betul akan kita saksikan sebuah Proton berada di jalan raya menggunakan tenaga elektrik? Saya tidak pastilah, itu sebab kita hanya buat penyelidikan kerjasama dengan Proton. Jadi bahagian itu saya kena rujuk kepada Proton lah. Jadi dari segi jangka masa kajian tu, dari segi progresnya berterusan. Berterusan. Ya, kajian ini berterusan. Adakah Proton ataupun mungkin Proton ada memaklumkan kepada pihak UTM? Tidak ada. Tak ada. Sekarang buat kajian bersama-sama lah. Okey, jadi ini kita harapkan dalam jangka masa terdekat ni akan berada di jalan raya lah, sebab teknologi hijau ni satu yang sedang kita perkembangkan. Dan selain daripada kereta ni, apa lagi yang sedang dilakukan oleh pihak UTM? Banyak lagi perancangan yang kita rancangkan di antara UTM dengan Proton. Terutamanya untuk memperbaiki prestasi kereta inilah, misalnya untuk menambahkan jarak, ya. Sebab halangan utama perkembangan kenderaan elektrik atau kereta elektrik sebenarnya adalah jarak. Jarak yang pendek. Jadi kajian tu perlu dilakukan untuk menambahkan jarak. Misalnya untuk pengurusan tenaga di antara bateri dan mungkin satu lagi energy storage devices seperti kapasitor untuk menambahkan jarak. Yalah, kita tak naklah kereta elektrik zero emission berteknologi hijau tapi tak boleh jalan jauh ya. Dan bukan setakat misalnya syarikat otomotif membina kereta elektrik saja, infrastruktur pun mesti ada lah. Infrastruktur seperti pusat-pusat pengencasan pantas, rapid charging station perlu disediakan seluruh Malaysia. Okey, kalau setakat ni dalam kajian ini untuk mengecas bateri ini berapa lama? Dia ada dua jenis cara pengecasan. Pertama ialah slow charging. Okey. Kita boleh plug in kepada 240 soket kat rumah. Dan kalau bateri itu fully depleted, maknanya tak ada cas. Tak ada cas, mengambil masa dalam lebih kurang 6 ataupun 8 jam. Satu cara lagi ialah fast charging di stesen cas pengecas pantas, mengambil masa lebih kurang daripada 30 minit. Lebih kurang daripada 30 minit lah. Okey, sikit lagi saya tanya kepada doktor. Misal katalah ini sebab fully electric, kalau hybrid tu kalau misal kata bateri dah habis, ada lagi combustion yang boleh membantu menggerakkan. Kalau kereta macam ni, tiba-tiba bateri dia dalam istilahnya kong terus. Ada apa backupnya? Backupnya tak ada backup sebenarnya. Jadi kena betul-betul bersedia lah. Infrastruktur tu perlu ada, misalnya setiap 50 km di sepanjang lebuh raya misalnya. Jadi pembangunan kereta elektrik ni bukanlah satu yang boleh kita lihat dalam masa terdekat, tapi banyak perkara yang perlu dibangunkan. Melibatkan semua pihak. Melibatkan semua pihak dan kerjasama perlu diperluaskan lagi lah. Bukan hanya membangunkan kereta atau kenderaan tu, tapi di jalan di lebuh raya tu kenalah ada stesen pengecasan. Doktor, terima kasih banyak-banyak. Selamat terus membangunkan projek ini dan semoga kita lihat satu hari nanti ramai di kalangan kita menggunakan kereta elektrik dan tak perlulah risau tentang berapa banyak carbon footprint yang kita tinggalkan ya. Okey, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nik Rumzi Nik Idris, Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Pertukaran Tenaga, Fakulti Kejuruteraan Elektronik UTM. All the best kepada semua tu, bawa geng-geng semua yang bertugas juga daripada Proton. Daripada Proton model Jutro dan teknisian daripada Proton juga bersama-sama dengan kita. Ni kawan-kawan datang. Lalang datang pakai uniform, kita tunjuk sikitlah. Ni. Okay, terima kasih banyak-banyak.